Diyufur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur sangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi dan sepagi ini kita terus diberikan kemuliaan dan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamunya di masjid yang bertuah ini. Mudah-mudahan kesempatan yang kita berikan kepada diri kita sendiri, penerimaan diri kita daripada taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu ini, memberikan kita peluang serta kesempatan kita menyedarkan diri supaya kesedaran itu membangkitkan dan menyegarkan semangat serta kehendak motivasi diri. Pertamanya untuk memperbaiki diri kita dalam urusan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Yang keduanya, kita diberikan kesedaran untuk bersemangat menggandakan amalan dan juga bekalan untuk persiapan hari kemudian. Kerana perjalanan selepas matinya di dunia ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang lagi mencabar. Mencabarnya itu tidaklah seperti susahnya kita di dunia ini. Cabaran dia itu tidak tergambar, hanya diberikan, orang kata, dibagikan siwa-siwa dan saja, dibagikan sedikit gambaran untuk mendatangkan suatu dorongan diri betul-betul untuk berusaha menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita datang dalam majlis ilmu ini, sebenarnya kita memperkenalkan diri kita kepada segala khalayak, para malaikat yang turut hadir bersama dengan majlis ini. Itu yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila adanya majlis ilmu, maka sampailah para malaikat yang memuliakan majlis ilmu dan memuliakan manusia ataupun hamba Allah yang turut serta yang dalam majlis ilmu ini. Sampaikan kemuliaan itu. Kalau orang tu tak datang pun majlis ilmu ni, dia lalu je. Maksudnya dia singgah di masjid ini bukan nak sembahyang, tapi dia nak menggunakan tandas masjid, ada ke qada hajat dia nak buat. Orang ini pun akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan para malaikat memberikan komentarnya, kan, takkanlah orang ni, wahai Allah, tak datang ke majlis, lalu je, takkan dapat ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada para malaikat rahmat Allah dan sukanya Allah, sayangnya Allah, tuan-tuan, sehingga kan melimpah bagi orang yang barangkali tak berkaitan, tapi ada di pinggir-pinggir, di tepi-tepian majlis pun akan dapat juga rahmat. Apatah lagi tuan-tuan, kita yang hadir ini, memang kita, tujuan kita ni nak memberi kerehatan fikiran dan jiwa kita setelah 5 hari bekerja, barangkali kita stres dan sebagainya. Maka dalam majlis ilmu inilah tuan-tuan, kita cuba menyedut kan elemen-elemen yang boleh mendatangkan semangat dan keterangan untuk kita menstrukturkan balik keletihan dan kepenatan kita itu untuk dibawa beribadah. Maksudnya, contohnya, kalaulah 5 hari sebelum ni, hari Senayan sampai hari Jumaat, kita tak sampai nak membaca Al-Quran, dengan adanya majlis yang macam ni mendorong kita, kuat semangat kita untuk membaca Al-Quran. Kalau tak tu, kita tunggulah untuk dibacakan Al-Quran tu saja. Itu dah lambat dah tu, tuan-tuan, Allah ya. Jadi mohon izin pada pagi ini kita menyambung kembali pembacaan kitab Mau'izatul Mukminin, masih memperbaiki kitab Sabar dan Syukur. Pada minggu lepas kita bincangkan bagaimana bila seseorang itu menghadapi dugaan sehingga timbul rasa sedih dan sebabnya, kan? Contohnya kematian. Bila menghadapi kematian anak, isteri, adik-beradik, mak ayah, maka dia sedih, dia lalu dia menangis.
Adakah menangis ini mengisyaratkan bahawa kita tidak sabar ataupun tidak redha? Maka ini berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila puteranya Ibrahim, Sayyidina Ibrahim meninggal, maka tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir air matanya kerana berduka cita atas dugaan Allah ataupun musibah yang tiba itu. Lalu bila ditanya keadaan itu, baginda menjawab, hadhihi rahmatun wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Itulah rahmat. Nampak tuan-tuan, itulah rahmat. Maknanya itulah tandanya kasih, itulah tandanya sayang, menyebabkan kita menangis bila kita tuan-tuan menghadapi saat kematian orang yang kita sayang. Sebenarnya kata Nabi lagi, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan rahmat ke atas hamba-hambanya yang bersifat ruhama, yang bersifat belas kasihan. Jadi orang yang menangisi atas kematian ataupun perkara yang menduka citakan, bermakna hati dan jiwanya lemah lembut, tuan-tuan ya. Bukan lemah gemalai, lemah lembut, tuan-tuan. Itu tandanya. Sebab itu tuan-tuan, macam contohnya semalam saya mengajar ataupun kuliah di Surau Al-Muqarrabin di Kampung Mambau. Jadi jamaah bagi tahu bahawa salah seorang jamaah wanita perempuan telah terlibat dengan kemalangan maut pada minggu lepas, kan, tuan-tuan. Jadi saya pun selalu bila semuanya dia ada, dia duduk terpandang lah di ruang perempuan tu, kan, adalah dia di situ, saya pandang dia pun ada. Jadi bila dia bagi tahu, patutlah tadi tak ada, saya cakap masa tu dia bagi tahu lah, tuan-tuan ya. Jadi secara spontan tu datang rasa sedih tu, rasa hibur tu. Jadi tuan-tuan, kita pun mengambillah kesempatan itu untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Kita sampaikan hadiah dan pahalanya itu kepada almarhumah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas ruhnya, tuan-tuan ya. Jadi itulah lebihnya tuan-tuan kalau kita ni mengaji bersama, bila dengar berita dah meninggal lah sahabat kita tu, tuan-tuan, mungkin kita pada ketika itu berada jauh, tak sempat nak balik, tuan-tuan ya. Mungkin pada ketika itu kita berada di Wuhan tu tak apa dibuik kat situ kan, dengar berita sahabat kita meninggal. Jadi tuan-tuan, kasih kita tu kan, kerana kasih itu kita kata ya Allah, maka kita pun apa nak bagi ni, apa nak bagi. Jadi kita pun semayanglah jenazah waid di Wuhan tu, sambil kita membaca, ya Allah, sepanjang hari ni aku baca surah Al-Ikhlas, pahalanya aku hadiahkan kepada sahabat aku yang telah meninggal pagi tadi. Tuan-tuan, dapatlah kita kan. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tak mengingati Allah, tak adalah dah, tuan-tuan, hati Allah ya. Baik. Jadi kata sambung balik, waqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fi ulumi fi daraini amin. Jadi kalau saya jalan dulu besok, Allah panggil saya dulu, jangan tuan-tuan tak datang pula, tuan-tuan ya. Jadi merasa sedih, kata musannif lagi, jadi merasa sedih di hati dan mengeluarkan air mata tu tidaklah dikira sebagai terkeluar daripada batas ataupun maqam redha. Sebaliknya, itulah tandanya hati yang penuh lembut, hati yang penuh kasih, tuan-tuan ya. Jadi Nabi SAW pun mengeluarkan air mata, mengalir air matanya. Bagaimana Nabi menangisi kematian Sayyidina Hamzah yang terkorban dalam keadaan yang tragedis dan sadis, tuan-tuan ya, masa peperangan Uhud. Jadi sepanjang Nabi balik ke Madinah ni, orang-orang yang sepanjang pada perjalanan balik ni tanya, ya Rasulullah, macam manakah, apa keluarga kami macam mana, kan. Maka Nabi pun menyatakan kesedihan dia, kan. Orang tanya tentang keluarga mereka, tetapi bapa saudara aku tak ada siapa yang nak tanya tentang dia. Macam tu dia rintihan gitu, sedih gitu, tuan-tuan ya. Sebab tu sedihan ini kan dia ada tahap dia.
Kan? Kalau ada orang tu berlaku berita peristiwa sedih, tak ada sedih pula ada. Kan? Doktor bagi tahu, encik, kami gagal menyelamatkan isi encik dan anak encik. Mereka telah pun tak ada. Ya ke? Itu polik pula kita tengok itu tuan-tuan kan. Salah makan ke ataupun masuk air orang kata. Tuan-tuan ya. Jadi sudah tentulah sedih. Tetapi sedih itu tuan-tuan janganlah melayat-layat. Maknanya jangan terlampau-lampau benar. Kalau budaya orang Arab, Nabi menegah mereka tu menampak-nampak dada, mengoyak-ngoyakkan baju, menampak-nampak muka, mengantuk-antuk kepala. Itu dah tak boleh dah tu, tuan-tuan ya. Itu protes namanya tu. Kan? Itu maknanya protes. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang nampak bila dia mengungkapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik dan datang daripada Allah, milik Allah, pinjaman Allah, kan? Dan sudah tentulah kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, dak kembali ni tuan-tuan, kita kena bicarakan juga keadaan kita kembali itu. Sebab itulah dikatakan bahawa mati itu kita tak takut mati. Semua orang akan mati. Tapi kita takut keadaan kita itu macam mana. Maksudnya tuan-tuan, cukup tak bekalan kita nak berjalan ini. Lepas tu banyak tak tuntutan-tuntutan bil yang tertunggak yang kita tak bayar. Takut nanti tuan-tuan bekalan kita habis untuk membayar hutang. Maksudnya ialah tuan-tuan, kita dalam hidup dunia ni kita banyak menaburkan banyak menanam pelaburan pahala ataupun pelaburan dosa. Tuan-tuan ya, terutamanya dalam dunia media massa dan teknologi, gadget-gadget yang canggih-manggih ni orang kata. Jadi kalau kita membuat amalan kebaikan, kita membuat pelaburan dengan kebaikan, antaranya yang utama yang Nabi sebutkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, kawan yang soleh, isteri yang solehah, kan, cucu-cucu soleh dan solehah. Kalau dah ada, kita jaga dulu masa hidup tu, kita jaga, kita didik, kita asuh, kita didik, akhirnya mereka ini dapat mendoakan kita, maka sampailah tu. Tapi dalam masa tu kalau kita pun tuan semayang, tetapi mengumpat, buat fitnah, kita pasal orang, memburukkan orang, menipu, kan, rasuah, salah guna kuasa, buat dosa-dosa ni lah, kan, menzalimi orang, tentang mati Allah, menzalimi orang sampai orang yang dizalimi itu dia berdoa ni kepada Allah. Sedangkan doa orang yang zalim ini tuan-tuan tak ada filter, kan, sampai terus tuan-tuan mati Allah, kan. Sampainya tu sama ada turunnya kembali mata tu ya, ataupun ada masa-masa yang tak disangka Allah membiarkan sampai dia punya masa dan ketikanya, masa tu dia meledak. Itulah tuan-tuan, kan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada orang-orang yang beriman, janganlah kamu merasa takjub dengan dunia yang dimiliki oleh orang yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memang memberi dan melonggokkannya di sisi mereka, dan sampai satu ketika nanti Allah akan menyentap dan menjahanamkannya, lalu mereka itu terkedu, terkesima dan orang kata terperanjat. Itu menambahkan lagi siksaan kepada diri mereka. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah, contohnya kita memfitnah orang sehingga orang tu terkena fitnahnya, rosak hidup dia tuan-tuan kerana fitnah, kan. Minggu lepas saya tengoklah filem India, kata biasa lah tuan-tuan, sorry lah cakap ni, filem Tamil tuan-tuan ya. Jadi kitanya dia memang dirancang untuk membunuh reputasi lelaki itu. Lelaki itu dia ada kerjaya, bujang lagi, gaji pun bagus, kerja pun bagus. Tetapi orang nak timbulkan fitnah, naik bas, jadi perempuan ini saja je melanggarkan lelaki ni tadi, lalu dia pun menjerit bahawa
ada gangguan seksual yang dibuat oleh lelaki ni. Tapi lelaki itu kata, tak ada, saya tak buat apa-apa, saya duduk macam ni, dia yang melanggar saya. Kata, tak ada. Jadi perempuan ni kata, kalau tak percaya, tanya pula penumpang sebelah. Penumpang sebelah pun berancang geng juga. Ya, dia membuat. Lalu dia pun diusir daripada bas, turun daripada bas. Rupanya tak sudah di situ. Dia diambil gambar semua tu, lalu diviralkan. Lalu dia pun takut, maka dia kata, kalau kau nak benda ni dipadamkan, bayar sekian jumlah. Jadi bila macam tu dah viral, kena bayar, keluar duit simpanan, habis bayar, tapi benda yang viral dah tersebar. Jadi syarikat dia pun memberhentikan dia kerana dia punya reputasi itu memburukkan nama baik syarikat, berhenti. Ayah dia pun buangkan dia. Tuan-tuan, akhirnya dia membunuh diri. Dia tuan-tuan, dia colek perempuan yang buat tu, dia bagi tahu seksa yang dia tanggung kerana fitnah yang perempuan tu buat, lalu dia membunuh diri dia di depan perempuan tu. Itu cerita Tamil. Jangan tuan-tuan pandang ke mana lah kitab dia ambil cerita ni. Tak ada, ni cerita Tamil saya tengok. Itu pun kawan bagi. Tuan-tuan kan? Jadi itu kesan fitnah. Tuan-tuan berhenti pagi ni. Jangan buat pasal tuan-tuan kuasa-kuasa viral ni, kan? Kuasa-kuasa viral ni jangan buat pasal. Sebab itulah perancangan pihak liberal untuk mencenarukan pemikiran manusia. Hari ini mereka cuba membuat gerakan ilmu akal, merosakkan pemikiran dan keyakinan manusia terhadap otoriti dan sumber muktabar Islam. Kan? Antaranya mereka itu memburuk-burukkan para ulama, mengaibkan para ulama, melemah-lemahkan para ulama, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, meragukan kita tentang hadis, meragukan kita tentang Al-Quran. Sampai ada golongan anti hadis, kan? Sampai ada golongan anti hadis. Dah mati dah pun dia punya tokoh dia tu, tuan-tuan, mati Allah. Jadi dia mengatakan bahawa kita perlu berpegang kepada Quran saja. Jangan pegang pada hadis, kerana hadis inilah yang menyebabkan kita berpecah belah sampai bermazhab-mazhab. Lagipun hadis ini sebenarnya adalah rekaan para sahabat. Sebab di zaman Nabi tak suruh pun tulis hadis, hanya suruh tulis Al-Quran. Kenapa sekarang ini ada tulisan hadis? Mana datangnya? Itu barangkali dibuat oleh golongan-golongan yang tertentu, khususnya orang lelaki. Lalu orang lelaki memenangkan bahagian-bahagian orang lelaki, lalu menindas orang perempuan. Timbul pula tentu feminisme pula, menuntut kesamarataan hak. Tuan-tuan mati Allah, sampai perempuan pun berkata, kalau Dan boleh beranak, abang pun kena beranak. Boleh tajamid baik tu. Saya tak pek dia tajamid, mana nak keluar. Tuan-tuan nak masuk pun tak dapat, nak keluar pun tak boleh. Tuan-tuan mati Allah. Lalu ditimbulkan, tuan-tuan, bila dia membuang hadis, apa fungsi dan peranan hadis? Menafsirkan Al-Quran. Kita tak faham Al-Quran ni, kan? Yang faham para mujtahid, imam-imam muktabar kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tuan-tuan, Imam Nawawi kita, Imam Rafi'i. Ni cendekiawan Islam yang luar biasa ni, yang hari ni tak ada, tuan-tuan. Kalau dikumpulkanlah seluruh ahli jawatan kuasa fatwa yang ada di atas muka bumi ini untuk menandingi Imam Syafi'i, tak ada, tuan-tuan. Mesti Allah, Imam Syafi'i ilmunya di dada. Kita punya ilmu termasuk yang bercakap ni di Google, tuan-tuan. Itulah dia, tuan-tuan. Mesti Allah. Jadi kita pun kalau nak dapat panduan pun macam mana pun tak ada, tanya orang, tanya Google. Tuan-tuan mati Allah. Macam mana nak mengelakkan diri daripada tertidur semasa kuliah? Cuba Google, ada dia bagi tip-tip tu, kan? Antaranya jangan tidur menyandar, jangan duduk jauh-jauh, duduk depan-depan. Itu antara tip yang dibagi tahulah dalam Google tu, yang saya tahulah, tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan tak Google, saya Google tanya, itulah, kan? Kalau dengar Ustaz Izzah Idrus lagi ekstrim. Tuan-tuan, macam-macam. Jadi tuan-tuan semua ada. Tetapi dalam dunia yang begitulah, tuan-tuan, betul. Jadi ulama ini
Macam mana nak menafsirkan Al-Quran? Ulama akan berpandu kepada Nabi. Tapi tak berjumpa Nabi. Yang jumpa ialah sahabat-sahabat Nabi. Tak jumpa sahabat Nabi, tapi jumpa kepada sahabat Nabi, tabi'in. Tak jumpa kepada sahabat Nabi, tapi jumpa dengan sahabat sahabat Nabi. Itu betul turut tu. Dan sistem penurunannya itu bersanad, tuan-tuan, maknanya ditimba dengan penuh solid tu. Tak boleh cacat sikit. Kalau cacat sedikit, tuan-tuan, dia akan jatuh. Tarafnya kalau hadis tu akan jatuh daripada sahih kepada boleh kata lemah. Kan? Dari segi periwayatan dia. Namun ada kita kena ingat matan hadis tu mungkin hadis, mungkin tidak. Kerana menggunakan kaedah ilmu usul hadis. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang tu membaca hadis tetapi tidak memahami ilmu usul hadis, sama juga memahami fiqah tapi tidak belajar tentang usul fiqah, belajar tentang ad-din, tauhid, tetapi tak belajar usuluddin, ilmu-ilmu yang diperlukan, disiplin-disiplin yang diperlukan, maka semena-menanya mereka akan mengatakan semuanya sama macam dia. Akhirnya bila hadis tak ada, macam mana nak menafsirkan Al-Quran? Menggunakan akal. Bila menggunakan akal, jadi akal ni tahap mana je? Tuan, dia punya tu akal ini kan berfikirnya dia bila ada kehendak pada diri kita. Kan kehendak macam kita ni, apalah nak makan. Akal bagi berfikiran, kek mana nak makan soalan ni. Bila kek mana? Kan berfikir tu, kek mana nak makan. Kek rumah ni lah belakang sekolah tu. Sedap dia punya kuih tuan-tuan ya. Kuih masakan sedap, masakan kampung kan sedap. Dah sampai sana pula, apa nak makan? Dah sampai apa makan? Siapa yang nak dimakan? Tu pun payah dah tuan-tuan. Siapa nak nak bayar? Nampak tu? Fikir tu. Tuan-tuan nanti Allah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan manusia tu baik macam mana pun niatnya untuk menggunakan akal bagi mencapai satu maksud kebenaran, tak termampu. Kan? Tuan-tuan nanti Allah. Lalu mereka menggunakan hujah-hujahnya, kita pun sampai tahap yo tak yo. Lalu dia kata, kalaulah ilmu usuluddin kamu belajar mendahulukan hukum akal sebelum menggunakan hukum syar'i, kenapa kamu tak boleh tentang Al-Quran pun begitu? Kita tinggalkanlah hadis, sebab hadis tidak lagi relevan kerana hadis di zaman hadis kita zaman ni. Jadi tuan-tuan dia tak faham antara ilmu berkaitan dengan dasar, usul, furu'. Tuan-tuan, contohnya dah kita ni kan bab, kitab, bab, lepas tu ada huraian-huraian dia. Jadi tuan-tuan dia pukul rata. Kerana di barat masa zaman kegelapan mereka tidak mempunyai sistem sumber pegangan hidup mereka itu sebagaimana Al-Quran. Sebab itulah mereka mengambil kesimpulan agama menyusahkan hidup kemodenan dan kemajuan dunia pada hari ini. Kena buang. Tuan-tuan, lalu ditinggalkan urusan agama tu kepada urusan peribadi. Tuan-tuan, lalu dia menggunakan ayat lakum dinukum waliyadin. Mana pergi tu? Sesenang hati dia menggunakan lakum dinukum waliyadin tu. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Maksudnya datang penguat kuasa, kamu minum arak ya? Lakum dinukum waliyadin. Maknanya sama, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maknanya kau punya hal. Dalam bahasa kasarnya, kubur masing-masing. Itulah. Kau pun tak semayang pula ni, semayanglah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Pula. Tuan-tuan digunakan tu. Bagi orang yang tak belajar, apakah penafsiran sebenarnya lakum dinukum waliyadin? La ikraha fid din. Ya tak iyo, kau katanya. Betul katanya. Habis lagu. Iman
Walaupun 0.001% ragu, tertolak, tentang tak diterima. Itu dia, sampai tahap tu. Jadi mereka menggunakan penafsiran akal. Dalam arti kata yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah pun mati. Siapa nak menggantikan Allah ni? Sains yang akan mengganti. Hari ni telah cuba tengok filem-filem futuristik, filem-filem yang mengarut lah. Kadang-kadang mengarut, saya tengok tuan-tuan. Dah duduk sekali dengan anak tu, tuan-tuan ya, cerita tu. Dia buat manusia lah, kan, digambarkan dia berpegang dengan orang alien lah. Pernah tuan-tuan tengok? Kadang-kadang tu dia berpegang dengan boruk lah, boruk chimpanzee ke apa ke, babun ke, berpegang dengan babun. Babun tu pandai pula bawa kapal perang. Kita tengok tu, cerita tu biol ke kita bangang? Cerita tu dia. Kan? Tapi sekadar hiburan katanya. Yalah. Apa falsafahnya? Filem barat ni tuan-tuan, dia penuh dengan falsafah dia. Dia buat bukan macam cantu-cantu dia tu, bukan seronok-seronok, dia ada falsafah dia. Kan hiburan-hiburan yang dibuat tu ada falsafah dia. Kan kalau dia letakkan anting-anting kek pusat itu, ada falsafah dia. Kan letak anting-anting ataupun orang kampung saya panggil gelinya tu dekat kemaluan dia, ada falsafah. Kita tak tahu falsafah tu, dan memang tak boleh kita terima falsafah tu. Kita pun menunjukkan kita hebat, sebab kita takrifkan apa yang dibuat di orang barat semua ni maju. Tuan-tuan berti Allah, makanlah kita. Sebab itulah kalau ada lah kalau kat Mekah tu, sampai kita dekat lapangan terbang negara Arab, yang turun muka kita ni lah mimpi tak ada. Cuba turun Mak Saleh, tuan-tuan, nak kata handsome tak handsome, handsome lagi Imam Haji Samsuddin. Dia layan itu Mak Saleh itu. Sebab itulah kata Pak tuan-tuan lagi ni, hari ni kita pun macam tu. Kalau produk-produk orang kita, orang Islam, kita katakan low class. Kata Pirandi kata low class, kan? Produk-produk lain, tuan-tuan. Sebab itulah kita telah dimandulkan kefahaman kita tentang sejarah kebanggaan orang Melayu ni, tuan-tuan. Sejarah kita, cerita pasal Melaka tak pernah jumpa, tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan pernah baca buku-buku berkata sejarah sebenar kehidupan orang Melaka. Adakah pada masa itu, tuan-tuan, orang Melayu Melaka, kerajaan Melaka pada abad yang ke-16 ataupun tahun 1500 tu, tuan-tuan, tak tahu menulis? Takkanlah mereka tu, tuan-tuan, tak menulis. Sedangkan kitab-kitab kitab-kitab ibadah, semua kitab ibadah ada, ibadah dia. Lain tak ada. Kan? Maka terjumpalah satu kitab, Qanun Laut Melaka. Cuba tengok Qanun Laut Melaka yang dibuat oleh orang Melayu. Orang Sogor ke, Seliau ke, tentulah Pak Cik. Tuan-tuan. Sampaikan Qanun Laut Melaka tu, sistem dia tu diambil oleh sistem pelabuhan di Laut Mediterranean tu pada masa tu. Tapi tak diceritakan kehebatan orang Melayu tu, dirosakkan supaya dia tahu satu-satu bangsa tu, bila dia tahu sejarah asal usulnya, dia akan berbangga. Daripada situ dia ada spirit untuk dia lebih maju ke depan. Tapi kita dimomokkan dengan bangsa ni, bangsa rakyat lah, apalah, orang hutan lah, orang asli lah, malas lah, apalah, tuan-tuan. Memang betul ada sebahagian yang malas, tapi bangsa itu, tuan-tuan, dia ada tamadun dia. Kita punya senapang lebih hebat daripada senapang Portugis. Ingat Portugis menyerang Melaka tu, sekali datang dapat tawan ke? Tak, tuan-tuan. Cuba tengok Siam menyerang Melaka, dapat menang tak? Tak menang dah. Tapi digambarkan dalam buku sejarah tu, gambar Tuan Perak naik sampan. Kan sampan dah, sampan panjang tu ya. Itu sampan nak menjalau ikan. Kapal perang yang diguna oleh Tun Perak pada ketika itu, tuan-tuan, dah menggerunkan orang Siam. 2 kali Siam datang kan. Macam tak baca sejarah pula, tanya tak jawab. Aduh, hai. Itulah asyik tengok meletup dia.
2 kali tuan-tuan. Kan? Siam menyerang Melaka. Kalah. Tuan-tuan. Tuan Perak punya apa tuan-tuan punya. Hebat. Cuba tengok Han Nadim, bijak tak bijak. Itu sejarah sikit dalam sejarah Melayu lama kan, buku sejarah Melayu itu banyak mitos itu, tapi bagaimana Han Nadim seorang budak boleh memberi pandangan menyelamatkan satu negara daripada serangan Todak. Kalau mengikut rajanya tuan-tuan, kan ada cerita ada filem Melayu tu tak keluar lagi tuan-tuan kan. Singapura dilanda Todak, apa nama tajuk kan? Singapura dilanda Todak. Jadi tuan-tuan, Sultan pada ketika itu tuan-tuan, ingat Singapura dilanda Todak, mana pada masa tu tuan Temasek namanya Singapura tu. Kan? Rajanya ialah orang Melayu punya Sultan. Jadi tuan kita kena ingat, semenanjung tanah Melayu ni dulu tak ada geran tau. Tak ada geran dulu asal-asalnya. Selepas Inggeris masuk je ada geran ni. Jadi sebelum ada geran tu, tak ada geran pada tu, siapa punya tanah? Raja-raja Melayu. Tu tuan-tuan nanti Allah. Tapi orang tak baca tu. Sebab apa orang tak baca? Orang tak nak baca tu sebab dia nak, tuan-tuan ni nak hari ni. Gila tuan-tuan. Kita kalau nak ambil tindakan hari ni, mesti kita kena tanya sejarah. Contohnya pergi hospital, jumpa doktor, kenapa je? Demam lah, dah berapa hari dah. Itu kan sejarah, menanyakan berapa hari dah. Ada tak semua-semua? Kan? Maka dipanggilnya nurse, tolong ambilkan apa tu, fail apa ni, Cik Aziz, dia kata Cik Aziz ni. Jadi Cik Aziz ni kata, dulunya dia ni, dia ada rekod dia tu. Tuan-tuan, insya-Allah. Sama juga hari ni tuan-tuan, kalau jumpa satu jenazah, macam mana kita nak kenal jenazah tu? Kita akan tengok rekod file dia tu. Gigi dia, kan? Tangan dia, thumbprint dia. Tengok tuan-tuan, ada tak zaman teknologi sekarang ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Han Nadim kata kepada raja, tuanku, kita tak boleh melawan Todak dengan batang tubuh rakyat tuanku. Habis semua. Kan? Kalau habis semua tuanku, siapa nak jaga orang perempuan katanya? Semua jadi yatim piatu, jadi balu belaka. Habis macam mana nak baik katanya? Tuanku, apa kata kalau kita membentengkan Singapura ni dengan batang pisang? Baru terfikir, tuan-tuan, dengan batang pisang. Betul, kau tu katanya, wahai pegawai, ambil batang pisang. Habis batang pisang ambil masa tu. Sampai kek baru dalam kek putih kita ambil tuan-tuan ya. Betul. Berhari-hari Todak melantun orang, terpacak kayak batang pisang, tak boleh nak apa-apa. Tuan-tuan Allah. Akhirnya habislah serangan Todak, amanlah Singapura. Tapi kesan daripada tengok tuan-tuan, hati busuk orang. Penasihat, bukan penasihat, punah sakit yang ada di sekeliling tuanku, kita berada ancaman yang lain. Apa dia kata? Budak tu sendiri. Apa pula ancaman budak tu? Tuanku ni baik, penasihat tu. Tuanku bayangkan kalau dia biasa tuanku, silap-silap tuanku dia ni bijak, takhta tuanku dirampas. Ya kau kata, kita kena berhati-hati tuanku. Habis macam mana nak buat? Bunuh tuanku. Sudah tuan-tuan. Ramai tak orang dalam dunia sekarang ni macam tu? Kan? Nampak yang elok-elok, itu sudahnya berebut jawatan. Mana yang pandai-pandai, patut tuan-tuan dalam hidup kita ni, kita tak berapa pandai, kita tengok ada orang pandai, kita letakkan dia. Habis tuan macam mana? Tuan, walaupun saya letakkan tuan dekat ni, saya takkan lari daripada bersama kita memajukan kita punya organisasi ni, masjid ni tu. Saya akan tetap datang. Betul ni betul. Dan orang ni bila naik pula, dia dapat habuan kedudukan tu, dia tak ada lakap di dia. Dia pun turunkan, aku dapat 100, engkau 50, aku 50. 3 pula, engkau 30, engkau 30, aku 40. Izinkan aku lebih 10. Tak setuju. Kalau tak setuju, kita asingkan 10. Kita kumpulkan dulu. Best tak macam tu? Nyaman. Ni tak, bila susah berketuntang.
Bila sana sap hancur zaman sekarang sebab takut persaingan. Tuan-tuan, dalam Islam dia tak macam tu. Kalau bersaingnya dia, kalau rasa tak perform, silam dia, saya tak boleh. Tuan-tuan berarti ya Allah. Itu sebabnya masa temuduga Imam dan Bilal, masa saya pengalaman dengan almarhum Syekh Murtada, masa tu nak cari imam pelapis. Tuan-tuan, aku pun tak jumpa imam pelapis, pelandeh dia. Pelandeh ni maknanya, tuan-tuan, kita nak cari imam yang sedia ada umur 65. Pelapis tu 78 umur. Itu kan pelapis. Kata almarhum Syekh Murtada, pelandeh ni katanya. Dipandang macam ni. Kan kalau almarhum Syekh Murtada, kalau ada bondo yang aku tanya kau jawab, tapi tak bersama dia ke mana kena tu. Tanya. Tuan bendang. Bila dia macam tu, saya berdorah darah tuan-tuan. Saya berdorah darah situ. Kan? Betul. Keluar orang tu, apa pelapis yang kau ambil ni? Ni kata. Ni kan pelapis, ni pelandeh ni. Almarhum Tuan Guru Datuk Burhan Hashim pun pula dah tak ada lagi ke orang ni. Saya pun nak jawab dengan orang alim ni. Jawab tak jawab salah. Jadi jawab akhir zaman tu. Kan teringat hadis Nabi dalam buku baca, tanda satu tanda akhir zaman, payah nak cari imam. Tuan-tuan berhati Allah. Tu dah. Tuan-tuan berhati Allah. Kan ini Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi kadang-kadang itulah dalam kita memilih imam ni, tuan-tuan, dia kata dia, imam ni itulah tak layak. Tuan-tuan ya, kalau dia jadi imam boleh terjadi tak sah dia sembahyang. Sebutan dalam makhraj Fatihah tu tak tepat. Sebab itulah semua tajuk tadi, ini dia yang ada. Kita tangguhkan dulu, kau kocarlah mana-mana orang yang boleh layak sikit kata. Habis tu, ayah turun tu dekat Korea masjid tu. Kata pengurusi Korea, kata pengurusi JKK, itu yang ada Ustaz. Ni bulan depan temuduga balik. Itu dia hantar. Tu Syekh Murtada mana tu. Ini apa tu? Tu ini tu. Habis kocar tu, ni dekat. Tangguk-tangguk ni, tangguk-tangguk ni. Pakai jeramak ni yo, pakai jalur ni yo. Kalau dah cantu atau apa kita tahu dah. Mengeling-eling Datuk Burhan. Jadi kita nanti ni atas darurat katanya. Atas darurat. Dia tak layak tapi darurat. Kalau tak ada imam siapa nak? Tuan-tuan ya? Atas nanti kan dia darurat. Siapa tanya tu maksudnya tu. Andai kata tiba-tiba datang orang adalah orang tu pencen duduk ke kampung ni, dia tu lebih baik dengan sendiri dia ni gugur. Gugur dah. Kelayakan itu naiklah orang yang pencen ni. Tapi boleh tak diterima dalam konsep kalau dunia ni. Kalau gugur, hilang sesuatu dunia ke, allowance ke apa semua kan. Itu tuan-tuan. Bila manusia tuan-tuan mengejar dunia, itu yang tak jadi tu. Nampak tuan-tuan? Dalam konsep kepimpinan itu yang terjadi. Tuan-tuan, bahaya. Maka kita meletakkan seseorang yang bukan pada tempatnya, fantasi rusak. Maka datanglah tuan-tuan kiamat dia. Kalau pemimpin itu cintakan dunia, tidak takutkan Allah, tidak memandang beratnya amanah, maka tuan-tuan dia akan mengambilkan kesempatan dia berada atas jawatan itu menunggukkan dunia dia. Tuan-tuan berhati Allah. Salah ke nak menunggukkan dunia ni? Tak salah. Cuma caranya bagaimana? Tuan-tuan dan puan berhati Allah. Sebab itulah kalau kita tengok contoh-contoh pemimpin-pemimpin besar Islam tak terbuat tuan-tuan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, itu yang paling besar lah tu, yang tidak ada taruh tandingannya walaupun seluruh umat Nabi Muhammad tak ada taruh tandingan tuan kan. Walaupun tuan-tuan kesibukannya tu sahabat-sahabat kanan Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, jangan engkau menyibukkan diri engkau dengan sendiri mencari rezeki, tapi ambillah sebahagian duit Baitul Mal untuk menyara keperluan tuan-tuan ya. Sebab itulah kita dengar tuan-tuan, kalau Sayyidina Umar tuan-tuan ya, atau ada khalifah, bila anak dia datang kepada dia, dia tutupkan pelita kan, lalu dia buka pelita yang halus lampu dia, lalu dia bertanya dengan ayah dia, ayah, kenapa pula tadi ayah elok pakai lampu besar ni, sekarang ni pakai pelita yang hidup segan mati tak mau? Misalnya itulah. Dia kata, wahai anakku, yang tadi itu aku sedang buat urusan negara, aku menggunakan kemudahan negara.
Tapi bila kau datang, itu urusan peribadi aku. Aku gunakan apa yang aku ada. Ada tak kisah macam tu guys? Saya tak tanya pada tuan-tuan. Itu yang saya takut tu. Kan? Itu yang kita takut tu. Bila kita takut dengan macam tu, kita akan ikut peraturan yang dia ada. Contohnya kalau kita di pejabat tu ada peraturan-peraturan dah. Gunakanlah peraturan itu untuk menghalalkan tindakan kita. Tuan-tuan nanti Allah. Kalau kita terambil, istilahnya kita pulangkan balik. Tuan-tuan nanti Allah. Dan contohnya tuan-tuan, kita tadi pakai kereta pejabat nak pergi mesyuarat. Tapi menyinggah sekejap jumpa anak kita, urusan peribadi kita. Berhentilah dekat Petronas. Bayarlah balik. Isi dan minyak tu balik. Sekurang-kurang ni. Itu pun salah sebenarnya. Siapa nak bayarkan tayar dia? Apa nak bayar pemandu dia? Oh, tuan-tuan susah kita waktu tuan-tuan nanti Allah. Ya? Jadi ini amanah. Kalau sekiranya orang tu tak amanah, tuan-tuan, dia tak kira tu. Jadi bila orang tak amanah, bila orang lain kono, dia berhiyur. Tapi bila kono kat dia tak tahu. Itu sampai timbulnya perbilangan adat kan, bila kono pogot dikompihkan, bila kono mata sendiri dipicingkan. Pitching tu tak? Macam kita nak menembak kan, kita pitching lah. Apa nama tu? Kata kampung Sogor, meng-M lah. M benda tu. Betul memang. Kan? Apa? Masasar. Ni lagi bagus KL ni orang. Kan? Sasar tu depan mahal. Padang sasar kan dia mensasar kan. Yang dekat yang kita baik ni itu kan menyasar bang. Sasar ni ke depan lah. Kita cabang lah, tembak bang. Saya tembak hati kita sebagai kasih. Sasar menjadi sasaran dia. Yang kita cenyah tak, itu mana pitching itu. Kan bila kono ke mata, kita pitchingkan. Tapi kalau kono ke mata orang, kita godok, kita cucuk sedia dia. Itu janganlah macam tu dalam hidup kita. Maksudnya apa tu kan? Benda-benda yang mengaibkan orang, janganlah kita berhiaya mendedahkan. Tapi bila kono ke kita, macam-macam alasan dan hujah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana dah? Sampai situ je satu baris. Tu tadi. Nanti. Itulah satu ada saya ngaji, saya baca kitab ni dekat satu masjid. Bila saya tengok cara baca kita ni Ustaz, agak-agak kita meninggal dulu ke kitab yang khatam dulu katanya. Saya pun tak dapat jawab tu bang. Situlah tuan-tuan ya. Jam pun dah berbunyi tuan-tuan kan. Baik. Jadi sekadar itu dahulu, marilah sama-sama kita bersalawat kata dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, supaya menambahkan lagi rempah ratus dalam kelunakkan hati kita beramal dengan Islam, kerana kita kasih kepada Nabi. Bila kita ada rasa kasih kepada Nabi tuan-tuan kan, sebanyak mana yang Allah beri kepada hati kita ni, menyebabkan kita tuan-tuan menghidupkan sunnah dia. Apabila kita menghidupkan sunnah Nabi, maka hati itu bertambah kasih lagi kepada Nabi, kerana jasa Nabi kepada kita bukanlah tuan-tuan sedikit, tetapi terlalu banyak. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama berselawat pagi ini, selawat yang ke 226 hingga ke selawat 250. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina da'wati Ibrahim, sallallahu ala Ibrahim wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. اللهم صل وسلم على سيدنا دعوة النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا دار الحكمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الدليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الدامغ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا الداني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا دهتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الذاكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الحق المورود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي القوة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي المعجزات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي المكانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الحرمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الفضل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي الوسيلة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي العزة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الذكار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kami dengan penuh rahmat dan kasih sayang hati yang bersyukur dan bersabar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami dan rahmatilah kami dengan taufik dan hidayah untuk kami, Ya Allah, melakukan kebaikan amalan, mencukupkan bekalan kami yang diperlukan sepanjang hidup kami sampai ke syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah, rahmatilah kedua mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa isteri serta anak-anak kami, Ya Allah. Ampunkanlah saudara mara kami, Ya Allah, jiran tetangga kami, Ya Allah, ahli qaryah masjid kami ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah para pemimpin kami, Ya Allah. Satukan hati mereka dan damaikan di antara mereka, Ya Allah. Berilah bantuan kepada mereka dalam memajukan negeri ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah raja kami, Ya Allah, yang terhormat mulia, undang kami, Ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.